Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan Teacher Jess. Okey, kali ni Teacher Jess akan tunjukkan soalan nombor 3 bagi paper 2. Okey, di mana soalan ni given function f2 in bracket at minus m square plus k. Where is your m and k are constant. And then you punya minimum point u diberi 2t and negative 2t. Okey, so soalan pertama dia minta kita cari express the value of m in term of t. Jadi so kita cari m and k in term of t. Okay, so untuk mula-mula ni apa yang you faham, you nampak tak dia bagi minimum point 2t and negative 2t. So ini adalah vertex vertex equation kan. So daripada sini, okay, daripada sini, kejap, teacher salin dulu. Okay, you punya fx, okay, 2 x minus m square plus k. Okay, you expand dulu you punya bracket tu. So, you dapat 2 x minus m square plus 2k. Okay, macam mana teacher dapat ni? Okay, ni teacher darabkan masuk yang ni dulu. Okay, and then daripada sini, kalau you perhatikan, okay, ini kita punya nilai value bagi koordinat x untuk minimum point. Okay, boleh? Sebab kita punya graph ni positif kan, that's why kita ada minimum value. Okay, so now kita faham lah. Okay, yang ini ni minimum point kita yang x kat sini. Ni x kita, ni y kita kan. So kita dapatlah kita punya m sama dengan 2t. Okey, kita tak ambil negatif m kan, kita ambil m sebab dia memang formula asal dia dah tolak kan. So kita dapatlah m kita dalam sebutan t. Okey, ni settle. Dah siap. Kita dah dapat dah m dalam 2t Okey, kejap teacher kena buat putih ni, takut you keliru. Okey, m sama dengan 2t. Okey, sekarang macam mana kita nak cari k pula? Okey, jom kita tengok. Okey, so ini kalau kita perhatikan, okey, ini you punya tempat yang ini. Jelas? Okey, kalau kita punya equation yang kita minimum point ni, okey, nilai 2k ni sama dengan negatif 2t. So direct kita boleh kira daripada sini. Okey, 2k is equals to negative 2t. Dia nak k in term of t kan? Betul tak? So kita kena buat k sama dengan negative 2t over 2 lah. So k equals to negative t. So kita dah pun menjawab untuk soalan 3A ya, express m and k in term of t. Okay, so next dia bagi 3B. Okay, kita sambung soalan seterusnya dengan muka surat baru. Okay, so dia bagi 3B. Okay, 3B. Okay, saya letak star ni sebab kita ada 2 set kan paper 2. So yang sebelum ni teacher dah upload tu, paper 2 teacher tak buat apa-apa simbol. Untuk yang paper 2 yang baru ni teacher baru upload, teacher letak star. Kalau you tengok dekat teacher punya playlist pun teacher letak star juga untuk setiap yang set yang lain. Okay, untuk B dia minta kita, okay, jika diberi given t equals to 1. Okay, so dia nak kita cari soalan 3B1. Okay, find the range. Okay, find the range value of p. Okay, search that. Okay, search that you punya fx equals to p as 2 distinct roots. Okay, so kat sini apa yang you boleh faham? First kita kena gantikan fx kita dengan p, and then yang ini 2 distinct root di sini bermaksud kita kena guna pengetahuan kita b square minus 4ac greater than 0. Okay, boleh? So now, okay, jom kita salin balik kita punya fx tadi. Okay, fx kita tadi adalah 2x minus m square plus 2k. Tapi sekarang P you kena ganti dengan
fx you kena ganti dengan P. Okay, and then yang ini kan you dah tahu tadi MU kan, tu tak? MU berapa tadi you dapat? MU you dah dapat 2T, and then K you dah dapat you punya negatif T. Sekarang dia bagi maklumat jika T kita 1. Gantikan dalam ni sekarang. So kita dapatlah sini 2, sini kita dapat negatif 1. Okay, so sekarang barulah you masukkan dalam ni tolak 2 tambah dengan 2 darab negatif 1. You faham kenapa teacher buat M ni 2K dengan negatif 1 sekarang? So barulah you kira 2. Okay, ni X tolak 2, X tolak 2, tolak 2, and then P equal 2X square minus 4X plus 4, and then minus 2. So P equals 2X square minus 8X plus 8 minus 2, P 2X square minus 8X, and then you dapat plus 6. Okay, sampai sini. Okay, you kena ingat kita punya general quadratic equation, you mesti sentiasa ax square plus bx plus c equals to 0. Your a is equals to 1. Okay, sorry, bukan, maksud teacher bukan a equals to 1. Tak, sorry. Maksud teacher macam ni. Okay, ni you punya equals to 0. Kita sekarang ada P kan. Okay, so kita kena do something. Okay, so sini jadi 0 equal 2x square minus 8x plus 6 minus P. Macam tu. Okay, barulah kita boleh tengok kita punya A kita sekarang. Okay, this is your A. Okay, this is your B. And this is your C. Okay, so daripada sini barulah kita boleh masukkan dalam kita punya apa tadi? Two distinct root kan. Okay, so you boleh masukkan dalam B square minus 4AC greater than 0. So sini you dapat negatif 8 kuasa 2 tolak 4 darab 2 darab dengan C 6 tolak P greater than 0. Sebab soalan dia nak kita cari the range of value P kan. So you nak cari range of value P. Nampak kita dah ada nilai P kita sekarang. Okay, so this is 64. Okay, ni minus ni 8 kan, 8 darab 6. Okay, 48. Okay, ini jadi tambah 4 kali 28 8P, betul tak? Okay, greater than 0. And then this is 8P greater than 0. Ini 16. So you dapat 8P greater than negative 16. P greater than negative 16 over 8. So last answer you dapatlah P you greater than negative 2. Okay, so teacher dah tolong you all tunjuk jalan kerja macam mana nak cari. Okay, how you want to find your range value of P jika yang diberi fx tadi tu daripada soalan A equals to P dan mempunyai two distinct root. Okay, first step you kena buat distinct root ni yang ini. Okay, B square minus 4AC greater than 0. And then sekarang dia minta fx kita equals to P. So you ganti sini fx kita dengan P. Okay, tadi dia bagi dalam bentuk vertex equation kan. So you rearrange balik dalam bentuk general quadratic equation. Ax square plus bx plus c equals to 0. And then you kena remove lah P ni pergi sini. And then you baru dapat you punya A, you dapat B, you dapat C. And then you substitute dalam formula to distinct root. And then last kali you kira, you akan dapat lah you punya range P you mesti greater than negative 2. Okay, so kita settle untuk soalan 3P. Untuk soalan seterusnya dia minta kita sketch graph bagi quadratic function ni. Okay, so teacher buka muka surat baru. Okay, untuk soalan 3. Okay, untuk soalan 3B2 3B2 dia nak kita sketch daripada soalan tadi. Okay, kita sketch graph bagi fx. Okay, so kita salin balik apa fx kita. Fx kita dah dapat. Okay, kejap. So fx kita tadi kita dapat 2x square
minus AX plus C. Betul tak? Okay, equals to 0. Okay, teacher nak you do something sikit kat sini, di mana you bagi semua dengan 2 kat sini. Okay, supaya kita dapat X square minus 4X plus 3 equals to 0. And then daripada sini teacher dapat tahu, okay, kita punya A kita is greater than 0. So kita mesti graph senyum. And then this is your C, your punya Y intercept. Okey, lagi bila kita nak sketch graph, kita kena tahu bentuk graph, senyum ke masam, kita tengok gradient dia. And then kita boleh tengok Y intercept dia. And then one more, you boleh cari you punya roots. Root dia berapa? Okay, sorry. Okay, kita cari roots. So macam mana nak cari roots? Okay, roots kita boleh cari daripada guna calculator. Kita guna calculator. Negative 4x plus 3 equals to 0 ni. Okay, kita akan dapat x minus 3, x minus 1 equals to 0. So dapat x equals to 3 and x equals to 1. So sekarang kita boleh sketch graph lah. Okay, so jom kita sketch graph. Okay, so this is your y axis, this is your x axis. And then kita plot sikit. Okay, kita mesti ada okay, this is 0, this is your 1, this is your 3. And then this is your 3, y intercept, itu root u. And then kat tengah-tengah ni 2 kan. So kita boleh plot sekarang. Okay, kita plot. Okay, so kalau teacher lukis, betul tak? Okay, so kat sini, okay, teacher lupa tadi. Kita ni, okay, berapa sini? Kita punya minimum point tadi, ingat tak? Dia bagi dah minimum point tadi. Ni kan minimum point ni. Okay, kita buat sikit. Ni kan tadi dia bagi negatif, dia bagi 2 tadi kan, betul tak? Dia dah bagi tadi. Okay, so this is 2, negative 2. And this is your axis of symmetry tadi. Kan kita dah jawab tadi kan, betul tak? X equals to 2. Ni kita punya roots kita. Okay, ni kita punya roots. Okay, 1 dengan 3. Okay, roots. And then kita punya y-intercept kita 3. Okay, so ni kita punya roots. And then ni kita punya y-intercept kita C. Okay, so kita dah pun menjawab soalan 3B2, di mana dia minta kita sketch the graph of quadratic function. Okay, kalau nak sketch graph, you kena ingat benda penting first kali you tengok function. Okay, function you sekarang tengok gradient dia. Macam mana nak tengok gradient? Tengok dia punya A kat sini. Kalau kuadratik lah. Kalau A greater than 0, that is positive. So, dia senyum. Kalau less than 0, dia negatif, dia masam. Betul tak? And then, you tengok you punya C. C you adalah y-intercept. Okay, ni bentuk senyum. Ni y-intercept. And then, kita nak tahu dia punya roots. Kita boleh cari factorization dia. Kita dapat 1 dengan 3 daripada factorization. And then, kita dah ada maklumat tadi daripada soalan 3A. Minimum point kita 2, negatif 2. Dan kita ada axis symmetry. So, complete lah kita punya sketch the graph. Okay, so teacher mengharapkan dengan tunjuk ajar yang teacher bagi ni dapat membantu you all untuk menjawab soalan macam ni. Okay, good luck.